Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. So, macam biasa minta kerjasama untuk tulis nama penuh anda, nama telefon anda, juga sekolah anda. Nama penuh anda, nama telefon anda, juga nama sekolah anda di dalam chat untuk kehadiran anda pada malam ni. Nama penuh anda, nama telefon anda, juga nama sekolah anda untuk kehadiran anda pada malam ini. So, mengikut kepada saya punya nota ni, untuk hari ini kita nak adalah minggu lepas kita bincang-bincang untuk kita hari ni tengok khas untuk bab 8 locus dalam dua dimensi. So hari ni kita just review balik lah bab 8 tingkatan 3 iaitu locus dalam dua dimensi. Okey, locus dalam dua dimensi ni dia topik dia pada pandangan saya lah, ni pada pandangan saya. Setiap kali kalau soalan dia keluar, tolong untuk score. Soal, biasa markah dia nak kata banyak tak banyak sangat sebenarnya. Tapi ada lah markah dia. And soalan ni sepatutnya bukan satu soalan yang tak boleh nak jawab. Sebab soalan ni basically just lukis-lukis je biasanya. Dia just lukis-lukis je. Dia tak ada kira-kira apa sangat, dia tak ada apa. Dia mostly kita faham apa yang kita baca, lepas tu kita just terus letak dalam kertas kita dan kita boleh terus dapat jawapan dia apa. So insyaAllah hari ini kita akan tengok on perkataan-perkataan yang penting dan juga perkataan-perkataan yang apa orang cakap, perkataan-perkataan yang perlu kita tahulah, senang cakap keyword-keyword kita untuk kita tahu locus mana yang perlu kita lukis. Alright. So dengan tu bismillahirrahmanirrahim, kita terus masuk bab 8 locus dalam dua dimensi. So basically apa yang kita akan tengok hari ni hanya dua subtopik sahajalah. Dua subtopik itulah kita nak tengok locus. Maksudnya kita nak kenal apa maksud locus tu. Kedua, kita akan tengok locus dalam dua dimensi. So kita akan tengok, kita akan kenal pasti macam mana rupa-rupa locus dalam dua dimensi itu sendiri. So kenapa perlu kita belajar bab ni? So KKM bagi tahu kita kenapa kita kena belajar bab ni. Untuk pengetahuan tentang locus membolehkan seseorang menganggar atau meramal sesuatu jarak pergerakan atau lokasi berdasarkan syarat-syarat tertentu. Konsep locus digunakan dalam bidang pembinaan, lukisan kejuruteraan, penerbangan, pergerakan satelit dan sebagainya. So basically pada siapa-siapa yang teringin nak jadi astronom ke, siapa nak jadi macam arkitek ke, siapa nak jadi engineer ke. So ini antara topik yang penting untuk awak tahulah. Topik locus dalam dua dimensi ni. Topik locus lah sebenarnya locus. Okay. So ini antara perkataan-perkataan yang penting, gerbang kata. Perkataan yang kita akan jumpa dan kita kenal pastilah apa maksud dia. Iaitu berjarak sama, perkataan berjarak sama, perkataan bulatan, lengkung, locus. Maksudnya banyak locus locus atau bahasa Inggeris kita panggil loci. Pembahagian dua sama serenjang dan pembahagian dua sudut. So first, kita kenal pasti dulu apa sebenarnya bila kita sebut perkataan locus tu, apa sebenarnya maksud perkataan locus. So locus ialah satu surihan ataupun lintasan oleh satu set titik dalam satu satah atau ruang tiga dimensi yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Locus ialah satu surihan atau lintasan oleh satu set titik dalam satu satah atau ruang tiga dimensi memenuhi syarat-syarat tertentu. Kata mudah ialah, ini kata mudah saya lah, dia gabungan titik-titik lah. Satu set titik tu maksudnya titik atau kata mudah satu garisan lah. Satu garisan yang bergerak sama ada dalam satu satah, maksudnya 2D, dua dimensi, ataupun dalam ruang 3D. Okay. It could be whether in 2D ataupun 3D. Ini satu garisan dalam 2D ataupun dalam 3D. So bentuk locus dua dimensi boleh dilihat dalam bentuk garis lurus, lengkung dan lengkung. So kita hari ini akan lebih kenal pasti. Soalan-soalan awak akan lebih dilihat dalam sudut dua dimensi sahaja insyaAllah.
Okay. So bentuk locus dua dimensi boleh dilihat. Kita boleh tengok locus dalam dua dimensi ni sama ada ianya satu garis lurus, ianya sama ada ianya satu lengkuk ataupun satu lengkung. Okay, lengkuk ataupun lengkung, curve or arc. So ni contoh jenis satu locus. Satu titik C dilukis pada satu sayap sebuah kipas yang sedang berputar seperti dalam rajah. Terang dan lakarkan locus bagi titik C. So, kita ada kipas. Contoh, kalau awak tengok kipas awak tengok satu bilah. Awak bayangkan ada satu titik dekat bilah tu. Dan sekarang ni, kipas tu berpusing kan. So, titik tu akan duduk statik lah. Dia akan duduk dekat bilah tu, maaf. Titik tu akan duduk kat bilah tu. Dan bilah tu akan membawa titik tu berpusing. Membuat satu bulatan. So, titik tu lah kita panggil locus. Titik yang bergerak tu lah kita panggil locus. So, dia akan bentuk macam ni lah, C. Okay, dia akan pusing membentuk satu bulatan. Antara locus yang ada ialah locus bulatan lah. So, itu locus. Alright, so ini contoh satu lagi. Ini contoh kalau dalam 3 dimensi. Rajah di sebelah menunjukkan sebatang tiang MN. Sekeping papan berbentuk semi bulatan PQR disambung pada tiang itu dengan keadaan papan PQR itu boleh digerakkan. Jika papan PQR diputar 360 darjah mengelilingi tiang MN, apakah bentuk 3 dimensi yang akan terbentuk? So kita ada semisfera. Kita ada separuh bulat lah, separuh bulatan ni sebagai satu cardboard. Kalau kita buat satu pusingan, apa yang akan terbentuk? Dia akan membentuk sfera. Okay. Ini kita consider satu titik lah. So kalau kita pusing 306 darjah mengikut N ni, so dia akan pusing, dia akan patah balik. Yang ni dia akan pusing, dia akan patah balik. Ini satu titik tadi, dia akan pusing lah macam tu. Dia akan pusing belakang pula. Ini yang tingkat sini. Di hujungnya, di atas. 90 darjah lah. So dia akan, kalau kita pusing dia akan bentuk satu bulatan. Itu ialah konsep locus kalau dalam segi 3 dimensi. Kepada siapa-siapa yang buat macam apa? Kalau you guys buat 3D model 3D tu, konsep locus ni lah yang awak pakai. Okay, kalau awak pernah tengok lah animasi macam mana cara nak buat model 3D tu kan. Kalau pernah tengok, benda tu kita just nampak macam okay, kita buat bulatan ke, kita jadikan semi bulatan, kita tarik dia panjang, kita tolak dia pendek, kita bulatkan dia. Setiap satu titik tu, nama istilah dia ialah locus. Nama istilah dia kita panggil adalah locus. Tu konsep locus. So, next. So, kita hari ni akan tengok fokus. Okay. Kita akan tengok lebih fokus dalam locus 2 dimensi. So, ada 5 benda yang akan berlaku dalam locus 2 dimensi. First, kita akan tengok bulatan. Macam mana nak terbentuknya locus dari segi bulatan. Kita akan tengok garis serenjang. Macam mana kita nak tahu locus tu ialah locus yang akan membentuk garis serenjang. Akan membentuk garis selari. 2 garis selari ni maksudnya kalau ada 2 line yang selari, dia ada locus lain, ada locus ketiga ada locus di antara 2 garis selari lah. Satu lagi ialah garis sama sudut. Nanti kita akan tengok apa sebenarnya perbezaan dia dan macam mana sebenarnya kita nak kenal pasti locus tu yang mana satu punya locus. Adakah bulatan ke, serenjang ke, selari ke, macam mana. So ini adalah 5 jenis tu secara keseluruhan rumusan awal. Iaitu kita locus bulatan. Locus bulatan maksud dia macam ni lah. Dia bulatan, dia membuat bulatan. Ini ialah locus garis serenjang. Ini satu garis, ada 2 titik, okay. Dan akan ada satu locus melalui antara 2 titik ni, membentuk garis serenjang sebab dia 90 darjah. Kalau kita tarik satu garisan lurus, dia akan membentuk 90 darjah lah. Ini garis sepasang garis lurus selari. So kalau ada satu garisan,
Kalau ada satu garisan dan ada locus. So locus tu akan boleh berlaku di antara atas ataupun bawah locus tu. Tapi nanti kita akan tengok macam mana garis ni terbentuk. Ada satu lagi, kalau locus tu duduk di antara dua garis yang selari, macam mana pula rupa dia. Ini yang satu lagi ialah pembahagian dua sambung sudut. Kalau kita ada dua garisan di mana ada bertembung, dan sekarang ni garisan bersudut lah sebenarnya, garisan bersudut. So kalau ada locus di antara garisan bersudut ni, rupa dia macam ni lah. Okay, nanti kita akan belajar juga macam mana sebenarnya kita nak lukis dia. Yang paling penting kita nak kena tahu macam mana cara nak lukis dia, sebab soalan ni mostly soalan untuk lukis. Okay, first, jom kita tengok apa bulatan. Macam mana kita nak kenal pasti locus tu ialah locus yang akan membentuk bulatan. So, locus bagi satu titik yang berjarak tetap dari satu titik tetap ialah sebuah bulatan yang berpusat di titik tetap tersebut. Sebuah bulatan yang berpusat di titik tetap tersebut. Contoh dia, bina locus bagi titik P yang sentiasa berjarak 3 cm dari satu titik tetap O. So, apa yang perlu kita buat? Soalan ni awak nak kena ada jangka lukis dan pembaris lah. Pensel, jangka lukis dan pembaris. So, dalam jangka lukis awak, yang kita ada sebelah yang ada pensel tu, satu lagi ada pin kan. So, katakan ni adalah pensel lah. Satu orang pakai mechanical pencil. So, kita jarakkan dia 3 cm. Kita pastikan di antara jarum dengan pensel ni adalah 3 cm. Kita letak jarum tu dekat sini. Lepas tu kat sini kita letak kita punya pensel. Dan kita just pusingkan sahaja. Buat bulatan lah. Kita lukis, jangan angkat yang kita punya jarum ni, biarkan kekalkan dekat kosong dan kita just tarik je pensel kita untuk buat bulatan. Okay. Tanda titik O, pukul 3 cm untuk bukaan jangka lukis. Bina bulatan jejari 3 cm yang berpusat pada titik O. So itu cara untuk kita buat bulatan. Keyword dia kita nak tahu ialah satu titik berjarak tetap dari satu titik. Itu keyword dia. Okey, kepada siapa yang baru masuk, macam biasa minta kerjasama untuk tulis nama penuh anda, nombor telefon anda juga sekolah anda, nama penuh anda, nombor telefon anda juga sekolah anda dalam chat untuk kehadiran anda pada malam ni. Alright. Now, satu lagi kita nak tengok, nama dia ialah garis serenjang. Garis serenjang. Garis serenjang maksudnya satu garis. Macam mana kita nak tahu garis tu ialah garis serenjang? Yang perlu kita lukis. Locus bagi satu titik yang berjarak sama. Sama tadilah. Satu titik yang berjarak sama dari dua titik tetap. Pembahagi ialah pembahagi dua sama serenjang bagi garis lurus yang menyambung dua titik tetap. Itu. So, satu garis dari dua titik. Itu dia punya ni lah. Perkataan penting dia lah. Satu titik, satu garis atau satu titik yang bergerak, yang berjarak sama dari dua titik tetap. So yang ni macam mana pula kita nak lukis? Macam tadi kita ambil titik, kita besarkan dia, lepas tu kita just tarik je lah. So bina locus bagi titik P yang berjarak sama dari dua titik tetap M dan juga N. Kebiasaannya untuk soalan ni dia tak akan bagi spesifik jarak. Dia tak akan bagi satu jarak tetap. Maksudnya macam 3 cm ke 2 cm ke, biasa dia tak akan bagi tahu. Dia just akan cakap kita berjarak sama. So maksudnya kita fahamlah. Dia punya jarak di antara sini dan sini mesti sentiasa sama. Jarak dia mesti sentiasa sama.
So tandakan dua lengkuk menggunakan jangka lukis. Ini cara penyelesaian ya, cara-cara nak buat. Tandakan dua lengkuk kecil menggunakan jangka lukis dengan pembukaan lebih separuh daripada panjang MN dari titik M. Dengan bukaan jangka lukis yang sama, tanda persilangan lengkuk dari titik N. Sambungkan kedua-dua titik persilangan dengan garis lurus. Kejap. Mana? Oh, this one. Alright. So, apa maksud dia? Maksud dia macam ni. Macam mana cara awak nak buat garis serenjang kalau ada dua titik? Benda pertama ialah, yang ni tak payah nak ukur sangat lah. Kita tak perlu ukur sangat. Apa yang perlu kita buat, dalam jangka lukis kita tu, kita letak satu jarum kita kat ujung ni. Letak jarum, lepas tu kita buka kita punya jangka lukis lebih besar daripada tengah. Okey? Kita buka lebih besar daripada tengah-tengah antara dua titik yang perlu kita check ni. Lepas tu, kita buat satu, macam kita buat sikit lah. Buat sikit kat atas. Lepas tu kita buat satu lagi dekat bawah. Kita tarik macam lengkuk sikit kat atas ni, kita buat satu lagi lengkuk dekat bawah. Now, ni penting. Jangan kacau saiz kangkang dia, jangan kacau. Ambil jangka lukis yang sama, letak jarum pula dekat N. Jangan kacau dia punya kangkang dia kena sama. Dan buat pangkah dekat atas dengan bawah. Buat pangkah atas, buat pangkah bawah. Okey. Settle buat pangkah tu. Awak ambil kawasan mana dia bertindih tu. Ambil pembaris, garis dia. Lurus. Jangan risau, confirm 90%. 90%. Confirm 90 darjah, sorry. Confirm 90 darjah, jangan risau. Okay. Now, untuk soalan ni, kalau awak buat, jangan buang. Awak punya X ni jangan buang. Itu sebab tu cara jalan kerja awak. Ni jalan kerja awak. So jangan buang benda tu, biar je. Tak bagi tahu cara awak buat lah. Okey, itu untuk garis serenjang, iaitu garis yang akan buat gambar plus. Yang penting ialah dua titik. Now, sekarang untuk garis selari dari satu garis. So lokus bagi titik yang berjarak tetap dari satu garis lurus ialah garis lurus yang selari dengan garis lurus tersebut. Okey, satu lokus titik berjarak dari satu garis lurus. Satu garis lurus ialah garis lurus yang selari dengan garis lurus tersebut. Rajah contoh rajah sebelah menunjukkan satu garis AB dilukis pada grid segi empat sama bersisi satu unit. Pada rajah, lukiskan lokus bagi titik X yang sentiasa bergerak 3 unit dari garis AB. So, macam mana cara nak buat? Kita tahu satu kotak bersamaan satu unit, dia cakap 3 unit jarak. Jarak dia sentiasa 3 unit daripada AB. So, macam tu, awak kira je 1, 2, 3 unit. Okay. Selepas tu awak just buat garis panjang je. Ini tak ada apa pengiraan pun sebenarnya. Lokus bagi titik S yang bergerak 3 unit dari garis AB ialah sepasang garis yang selari pada AB yang berjarak 3 unit dari garis AB. So naik ke atas 1, boleh juga turun ke bawah 1. So kalau perasan, walaupun dia bagi tahu kita hanya lokus X, maksudnya lokus bagi titik X lah, lokus X. Ialah jarak ialah 3 unit daripada garis AB, dia bukan bermaksud ada satu garis je. Dia boleh jadi dua-dua. Maksudnya dia dua garis lah, dia ada dua garis. Satu garis belah atas dia, satu garis belah bawah dia. Sebab kedua-dua ni ialah 3 unit, jarak dia sentiasa 3 unit dari garis AB. Jarak dia sentiasa 3 unit dari garis AB. So kita akan ada dua. Kalau kita ambil daripada satu garis, kita akan dapat dua lokus. Lokus atau lokai lah akan dapat lokai lah, dua lokus. Now, apa beza pula untuk garis selari daripada dua garis? Lokus bagi titik yang berjarak sama dari dua garis lurus
selari ialah satu garis lurus yang selari dan melalui titik tengah bagi pasangan garis lurus selari tersebut. So, rajah di sebelah menunjukkan satu segi empat tepat ABCD yang dilukis pada grid segi empat sama bersisi 1 unit. Huraikan pada lukis lokus. Huraikan dan lukis lokus X yang berjarak sama dari garis AB dan DC. So, kita ada dua garis yang dia nak tengok. Dia ada garis AB dan juga garis D dan C. Dia mesti jarak sentiasa sama lah. Jarak dia sama di antara A, B dan juga D, C. Maksudnya, kita akan ada satu locus yang duduk di midpoint dia, di titik tengah dia. Titik pertemuan di antara, titik di antara lah, titik di antara A dengan B ni. So, dia akan duduk kat sini. Ini kita tahu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 bahagi 2. So, kita tahu sini mesti 3 unit, sini mesti 3 unit lah perbezaan dia. So, ini adalah di tengah-tengah dia. So, ini satu garisan lurus di tengah-tengah antara dua garisan tu. So, locus bagi titik X yang berjarak sama dari garis AB dan DC ialah garis yang selari dengan AB dan DC serta berjarak 3 unit dari garis AB dan DC. So, kita akan dapat satu je garis. Macam tadi dapat 2, ini dapat 1. 1 dan duduk di tengah-tengah di antara dua garisan tu. Itu satu lagi jenis bentuk locus. Satu lagi jenis bentuk locus ialah garis daripada garis sama sudut. Locus bagi titik yang berjarak sama dari dua garis lurus yang bersilang ialah pembahagi dua sama sudut bagi garis-garis tersebut. Contoh dia, bina locus bagi titik S yang berjarak sama dari dua garis lurus. PQ dan PN yang bersilang di P. Okay? Kita ada PQ, PN yang bersilang pada P. So, macam mana cara kita nak buat garisan dia? Kalau kita nak tarik terus tu memang susah lah. Kita nak tengok-tengok, nak tarik pun susah. So, ada cara dia lah kita boleh buat. So, cara dia, dengan menggunakan jangka lukis, tanda satu lengkuk dari titik P yang memotong garis lurus PQ dan PN. Lepas tu, tandakan titik persilangan antara lengkuk dan garis lurus PQ dan PN sebagai A1 dan A2 masing-masing. Bina persilangan dari titik A1 dan A2. Lukis satu garis lurus yang menyambung titik persilangan yang dibina pada langkah ketiga. Pada langkah 3 dan titik P. Okey, maksud dia macam ni. Apa yang awak nak kena buat, first, jangka lukis tu kita letak jarum dekat sini. Kita tarik lah Itu tak ada masalah. You nak tarik panjang macam ni ke, besar macam ni ke, tak ada masalah lah. Cuma kalau jangan tarik panjang sangat, nanti jauh sangat. Okey. So, tarik je mana-mana. Lepas tu awak just buat satu potongan. Buat semi circle kat situ, satu garisan, satu lengkuk lah satu garisan lengkuk yang memotong kedua-dua garisan yang kita nak tengok. In this case PQ dan PN lah. So kita potong, dah siap potong. Sekarang kita boleh tandakan kawasan dekat mana dia bertindih tu sebagai A1 dan A2 lah. Kita boleh tandakan. Okay. Apabila setelah tu berlaku, apa kita buat? Kita ambil jangka lukis yang sama, kita letak jarum dia dekat kawasan yang bertindih tu, dekat A1 dan A2 ni. Kita ambil, kita lukis macam kita lukis yang tadi. Kita lukis macam kita lukis yang untuk garis. Sekejap, apa nama garis tadi? Saya lupa. Go to slide, slide. Garis serenjang tadi. Okay. Sama macam garis serenjang tadi lah. So ambil, buat potong sikit. Somewhere in the middle. Mana-mana yang dekat tengah-tengah. Awak agak macam mana tengah-tengah tu, awak buat lah. Besar sikit pun tak apa, jangan risau. Okay. So tarik jangka lukis, letak jarum dekat sini. Lepas tu kita lukiskan. Besar pun tak apa, jangan risau. Dengan jarak yang sama, confirm macam tadi juga. Dengan jarak yang kangkang yang sama, jangan buka kangkang dia. Letak jarum dia dekat sini dan buat satu lagi semi circle yang akan membentuk X. Jadikan bentuk X lah. Settle bentuk X, awak ambil pembaris, just tarik je daripada kawasan bertembung tu. Okay, daripada titik P, awak tarik je sampai sama dengan X. Itu sebab jangan buat panjang sangat. Cuba bayangkan kalau awak buat jauh macam ni. Kan dah susah nak kena pakai pembaris panjang-panjang. So,
Jangan panjang sangat, tapi jangan pendek sangat. Sebab kalau pendek sangat pun susah juga awak nak lukis nanti. So sedang-sedang lah, buat somewhere in the middle lah, tengah-tengah. Okay, so itu adalah garis sama sudut. Now, ini adalah ringkasan mudah. Basically, kita ada dua jenis garisan yang khas untuk titik. Ada tiga jenis locus yang perkataan dia ialah garis. Untuk titik, kalau satu titik kita akan buat bulatan. Kalau dua titik, kita akan buat satu garis serenjang. Kalau satu garis lurus, kita akan dapat dua locus atas dan bawah. Kalau dua garis lurus, kita akan dapat satu locus yang jaraknya di antara dua garisan lurus tu. Kalau garis lurus yang bersilang, kita akan dapat satu garis yang memotong sama sudut lah. Satu garisan yang di mana sudut antara locus dengan satu garisan dan sudut antara locus dengan satu garisan tu mesti sama. Boleh sama ada berlaku seperti A, boleh juga berlaku macam B. Either or, konsep dia sama je. Cara dia sama je, jangan risau. Okey. Boleh? So kita buat latihan sikit. Saya ada berapa? 5 kot. Saya ada 5 latihan. InsyaAllah kita buat pelan-pelan lah kot. Tak bos setengah jam. Boleh So, tolong sediakan satu kertas. Kalau ada jangka lukis, sediakan jangka lukis juga. Dan juga pembaris lah. Pensel, pembaris. Okay. So, sekarang kita tengok dulu. Ini kebiasaannya soalan ni memang soalan section C, bahagian C. Dia jarang jumpa dekat bahagian A atau bahagian B. Boleh jaku tapi kebiasaan suka ditanya pada bahagian C lah. Okey, contoh satu soalan. Diagram 3B menunjukkan parallelogram A, B, C, D. W, X dan Y adalah titik yang bergerak di dalam segi empat selari itu. So yang pertama, locus bagi titik W yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari titik A dan titik B. Nombor dua, locus bagi titik X yang bergerak dengan keadaan XB bersamaan dengan BC. Locus bagi titik Y yang bergerak dengan keadaan titik itu sentiasa 2 cm dari garis CD. Seterusnya, tandakan simbol X, titik persilangan bagi locus X dan locus Y. Okay, you guys cuba dulu tengok macam mana cara, apa rupa dia. Nanti kita akan check sama-sama.
Okay. Tak apa, saya bagi masa sikit lagi untuk you guys try siapa yang mungkin nak tengah try kan. Awak lukis je parallelogram ni dulu, awak lukis parallelogram ni. Buat besar sikit lah. Lepas tu, cuba awak ambil soalan ni, kenal pasti apa sebenarnya kena buat dan awak cuba lukis dia punya ni. Okay, basically sekarang ni kita nak tengok kita nak try jawab soalan ni lah. Ini soalan tentang dengan locus. So tadi kita dah go through apa sebenarnya locus. Tak apa. Kalau ada benda yang awak tak sure nanti awak boleh try double confirm balik. So locus macam tadi saya katakan ada 5 jenis je lah. So kalau awak boleh jumpa keyword dia, you guys akan tahu apa sebenarnya maksud dia. Yang penting kita kena cari keyword dia. Okay. So tak apa, kita check dulu. Alright, kita check dulu. So untuk soalan yang ni, kita ada beberapa keyword yang kita boleh nampak. Sekarang dia bagi kita satu parallelogram lah satu parallelogram ABCD. Sekarang kita ada 3 locus. Apabila kat titik-titik yang bergerak ni maksudnya locus lah. Titik yang bergerak. W, X, Y. Ialah titik-titik bergerak di dalam segi 4 selari tu. Maksudnya titik-titik bergerak dalam ni sahaja. Mana yang dekat luar-luar ni tak adalah. Dia bukan sebahagian pada titik yang sebenar. Yang dalam ni sahaja. So, nombor 1, locus bagi W, locus untuk titik W ni W bergerak dalam keadaan jaraknya adalah sentiasa sama dari titik A dan titik B. Titik A dan titik B. Maksudnya kita boleh tahulah ianya adalah, kalau kita tengok balik slide ini, kita kena ingat balik, locus bagi satu titik yang berjarak sama dari dua titik tetap ialah pembahagian dua sama serenjang. Daripada dua titik tetap, satu garisan daripada dua titik tetap bermaksud ini adalah garis serenjang. Ada garis serenjang lah. So, nombor dua, locus bagi titik X yang bergerak dalam keadaan XB bersamaan dengan BC. Now, kalau kita tengok satu cara, ini macam apa orang cakap, garisan sudut kan, garisan sama sudut kan, maaf, garisan sudut sama. Tapi kalau kita tengok balik, dia cakap XB bersamaan dengan BC. Maksudnya jarak di antara titik X, locus X dengan B mesti sama dengan jarak di antara titik B dengan C. So jarak di antara, jarak ni sentiasa akan samalah dengan jarak XB. So C ni boleh jadi X. Maksudnya, atau kata lain, ianya adalah locus dari satu titik, iaitu titik B sahaja. BC ni kita nak tahu jarak sahaja, daripada titik B. So ianya adalah, kalau kita tengok, ianya adalah bulatan. Okey, satu titik yang berjarak tetap dari satu titik tetap. Dia daripada satu titik tetap. Kalau kat sini tadi, kalau kita samakan, ini adalah B, ini adalah C ataupun X. Ada satu titik C dekat sini dan pergerakan ni adalah locus X.
Last, locus titik Y yang bergerak dalam keadaan titik itu sentiasa 2 cm dari garis CD. Garis CD. Daripada garis CD, satu garis. So kalau daripada screen, wait, go to slide. Go to slide, title. Ianya adalah garis selari dari satu garis lurus. So maksudnya dia boleh berlaku atas dan dia boleh berlaku bawah lah. Alright. Lepas tu dia nak last sekali dia suruh kita buat tanda X. So ini adalah jawapan dia. Okay. So locus W ialah locus serenjang. Apa yang perlu kita buat? Kita ambil jarak dia. Kita buat, ambil jangka lukis. Jarakkan sikit daripada separuh, kita buat atas, kita buat bawah. Kita lukis atas sikit, lukis bawah sikit. Kita letak jarum dekat B pula dengan jarak yang sama. Penting, jangan tukar. Dengan jarak dengan kangkang jangka lukis yang sama, buat X. Lepas tu just kita tarik sahaja. Okey. B dan C tadi ialah jarak daripada satu titik, so separuh bulatan. So letak jarum dekat B, tarik sampai ke C. Sebab tu jarak dia kan. Tarik sampai ke C dan lukis je separuh bulat dekat dalam bulatan ni. Lepas tu yang ketiga, Y. Itu adalah X tadi lah. So Y pula. Y adalah sentiasa 2 cm daripada DC. So kita ambil 2 cm, ambil pembaris, tulis 2 cm. Okay. Lepas tu titik sikit, buat satu lagi, titik sikit. Macam ni lah Ambil pembaris, ukur 2 cm, buat titik. Ukur dekat sini pula, buat titik. Sambungkan je titik tu. So kita akan dapat 2 cm lah. Sentiasa sama jarak lah. 2 cm, 2 cm, 2 cm. Okay. Perlu tak kita buat kat bawah? Memang ada garis locus dekat bawah. Cuma disebabkan, kalau kita tengok kat sini, WXY titik yang bergerak di dalam sahaja kan? Di dalam. So yang kat bawah ni tak payah tulis pun tak apalah. Sebab ni dekat luar parallelogram. Yang penting apa yang ada dekat dalam sahaja. So ini adalah locus Y. Last sekali. Lukis tanda simbol ni. So ambil lah, lukis dia balik simbol ni dekat mana titik persilangan locus X dengan locus Y. Locus X adalah yang separuh bulatan ni, locus Y ialah yang 2 cm ni. Just buat je X kat situ. Settle. 4 langkah. Senang je. Mudah-mudah je 4 langkah. Alright. Boleh Kita try pula satu lagi. Kita try buat satu lagi. Rajah 4C1 menunjukkan sebuah segi 4 selari A, B, C, D. So, locus A, locus bagi titik X yang sentiasa 3 cm dari titik C, B. Locus bagi titik Y yang bergerak dalam keadaan locus itu sentiasa sama dari titik A dan titik B. Seterusnya, tandakan simbol X, titik persilangan bagi locus X dan locus Y. So, saya baca balik. Rajah 4C1 menunjukkan sebuah segi 4 selari ABCD. Locus bagi titik X yang sentiasa 3 cm dari titik C. Locus nombor B, locus bagi titik Y yang bergerak dengan keadaan locus itu sentiasa sama dari titik A dan titik B. Seterusnya, tandakan dengan simbol X titik persilangan bagi locus X dan locus Y. Kita cuba dulu.
Okay. So, now, saya nak tanya. Tak perlu lukis tak apa, just bagi tahu saya. C1A, locus X yang sentiasa 3 cm dari titik C, itu locus apa? Locus bulatan ke? Garis selari ke? Garis selari di antara dua garis ke? Garis sudut ke? Bulatan ke? Macam mana? Apa satu lagi? Garis senjang ke? Ha? Apa yang you guys dapat? Untuk A. Garis serenjang. Okey. Locus bagi titik X yang sentiasa 3 cm dari titik C. Alright, kawan kita ada jawab garis serenjang. Yang A dulu tau, kita buat yang A dulu. Ada selain daripada garis serenjang? Okey, kalau A garis serenjang. Okey. Tak apa. Sekarang ni A kita ada, kawan kita dia jawab garis serenjang lah. Cuba kita try B pula. Locus bagi titik Y yang bergerak dengan keadaan locus itu sentiasa sama dari titik A dan titik B. Apa? Bulatan ke, serenjang ke, garis selari ke, garis selari di antara dua garis ke, atau garis sama sudut? Dah start balik ke cerita ni? Season 2 kan? Akan datang. Okay. Bulatan. Alright. So kita ada jawab garis serenjang dan bulatan. Okay. So basically sebenarnya awak dah faham. Untuk titik tu dia mesti salah satu. Cuma awak terbalik je. Okay. Untuk satu titik, kalau kita ada satu titik yang tetap, itu adalah bulatan. Kalau ada dua titik yang tetap, itu adalah garis serenjang. Okey. Kalau satu titik akan jadi bulatan, kalau dua titik akan jadi serenjang. So maksudnya A, locus titik S yang sentiasa 3 cm dari titik C, satu titik je. So A ni, ini adalah bulatan. Okey. So B ialah daripada dua titik, iaitu titik A dan titik B. Sentiasa sama jarak di antara titik A dan titik B. Kebiasaannya pula dia tak bagi tahu tak bagi tahu spesifik jarak dia berapa. Biasanya dia takkan bagi tahu kita spesifik lah. Macam ni je. Sentiasa sama. Dia cakap macam tu je. Dia tak bagi tahu kita macam 3 cm ke 4 cm ke, dia tak bagi tahu kita. So maksudnya ini akan jadi garis serenjang. Okey. So dia akan jadi macam ni lah. Dari titik C 3 cm. So yang ni pastikan jarak dia 3 cm. Okey. Ambil jangka lukis, guna pembaris, pastikan 3 cm, lukis separuh bulatan. Lepas tu locus di antara titik A dan titik B lah. So letak satu kat sini garis, buat pangkah atas, buat pangkah bawah. Okey. A jarak, buat separuh atas, separuh bawah, letak dekat B, buat separuh atas, separuh bawah. Tarik sahaja, kita akan dapat satu garisan lurus macam tu. Lepas tu, mana tertindihnya X dengan Y, kita akan buat sahaja dia punya. Okey. Good. At least kurang-kurangnya awak tahu dah. Macam dah ada idea lah. Okey, kalau titik antara salah satu je. Cuma kena ingat balik je. Kalau satu titik je, maksud dia akan bulatan. Kalau dua titik, dia akan jadi garis serenjang. Itu je. Alright. So next. Next question. Banyak sikit. Benda dia minta ni. Yes, banyak sikit. So C. Rajah 6C. Di ruang jawapan menunjukkan sebuah segi empat sama PQRS bersisi 6 unit yang dilukis di atas grid yang sama besar bersisi 1 unit. X, Y dan Z ialah 3 titik yang bergerak. Dalam segi empat sama tu, 1. X ialah titik yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari titik P dan titik R. Titik P, titik R dengan menggunakan abjad dalam rajah nyatakan locus X. 2. Pada rajah lukis. Locus bagi titik Y yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari garis lurus PQ dan PS.
B. Lokus bagi titik Z yang bergerak dengan keadaan yang jaraknya sentiasa 3 unit dari titik P. Seterusnya, tandakan simbol bagi persilangan lokus Y dan Z. Okay. Alright. Alright, just peringatan kembali kepada sesiapa yang masih belum tulis nama penuh anda, nombor telefon anda juga sekolah anda, nama penuh anda, nombor telefon anda juga sekolah anda dalam chat. Minta kerjasama untuk tulis nama penuh anda, nombor telefon anda juga nama sekolah anda dalam chat untuk kehadiran anda pada malam ni lah. So, minta kerjasama lah. Okay, so jom kita check dulu untuk ni lah soalan ni. Raja C di ruang jawapan menunjukkan sebuah segi empat sama PQRS bersisi 6 unit yang dilukis di atas grid yang sama besar berisi satu unit. X, Y dan Z adalah tiga titik yang bergerak dalam segi empat sama. So C1. X ialah titik yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari titik P dan titik R. Dengan menggunakan abjad dalam rajah, nyatakan lokus X. Menggunakan abjad dalam rajah, lokus X tu kat mana? Minta kerjasama untuk sekurang-kurangnya tulis nama sekolah. Sebab kita nak tengok sama ada ni. Nama penuh anda dengan nama telefon anda juga nama sekolah anda lah. Ketiga-tiga sekali. Untuk kita tahu dari mana. Sebab kalau macam katakan macam Akif kan, kan ramai kan Akif kat Malaysia ni. Kita tak tahu Akif mana satu. Akif Perlis ke Akif Johor lain tu. Perlis lah tu, Johor lah tu.
Okey, sebelum nak tanya balik. C1 ada siapa-siapa nak cuba? Boleh tulis dalam chat, tak ada masalah. Saya pun tengah baca chat juga. Apa? Rasa-rasanya apa C1 tu? Dengan menggunakan abjad dalam rajah nyatakan X. Okey, tak apa. So kita check sama-sama. So sekarang ni dia bagi kita X titik yang bergerak dalam keadaan jaraknya sama dengan titik P dengan titik R. So jawapan dia ialah SQ. Kenapa SQ? Sebab dia tak suruh kita lukis. Dia suruh kita bagi gunakan abjad dalam tu sahaja. Dan untuk titik yang sama jarak sentiasa dua titik iaitu titik P dan titik R, dia bermaksud ialah garis serenjang. Garis serenjang dia ialah garis ni lah. Sebab kalau garis PR ni satu garis, so SQ ialah dia punya serenjang, dia punya 90 darjah dia. So settle nombor satu. Nombor dua, locus Y bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari garis PQ dan PS. So PQ dan PS. So apabila kita ada garisan, dua garisan yang bersilang, kalau jarak dia sentiasa sama macam tu, sentiasa sama daripada dua garis yang bersilang, dia akan menjadi garis sama sudut. Kita akan dapat satu garis sama sudut. Cuma dalam keadaan ni awak boleh, tak ada masalah untuk nak terus pakai apa? Nak terus pakai yang form cara tu lah. Maksudnya ambil satu garisan, just tarik panjang itu. Mana kawasan bertindih ni awak just buat letak jarum kat situ, buat bentuk X ujung dan tarik. Atau sebabkan kita tahu ini adalah dia punya garis yang basically kita tahu macam inilah senang cakap. Ini sendiri dah 90 darjah. Lepas tu sini pun memang sentiasa sama jarak kan. So kita boleh terus potong je lah kat tengah-tengah. PR tak ada masalah. So just nak tarik terus pun tak ada masalah. Tarik je terus. Lepas tu B. Locus Z bergerak jaraknya sentiasa 3 unit dari titik B. 3 unit. So ni pun tak payah nak ukur sangat. Just letak je jari kat situ. Sebab kita tahu satu kotak ni jarak dia 1 unit. Total semua 6 unit. So tarik je sampai 3 unit. Lepas tu just buat je separuh bulatan. Okay, buat je lah bulatan dia. Sebab daripada satu titik kan, from point Q, dari titik P, satu titik sahaja. Satu titik maksudnya bulatan. So mana kawasan dia bertindih, kita just buat X sahajalah. Macam tu. Okay. Boleh Alright. Tengok satu lagi. Last untuk hari ni. So, rajah 4B di ruang jawapan menunjukkan segitiga sama kaki KLM. Dilukis pada grid segi 4 sama dengan sisi 1 unit pada rajah tu. So, satu, locus bagi titik X yang bergerak dengan keadaan titik itu sentiasa 5 unit dari titik L. Locus bagi titik Y bergerak dengan keadaan titik itu sentiasa berjarak 2 unit dari garis KL. Seterusnya, tandakan persidangan antara dua locus itu dengan X. Okay, cuba dulu. Kita jawab semua.
Okay. So, saya just nak tanya je. Basically apa yang awak rasa akan jadi? Untuk satu, locus bagi titik X bergerak dengan keadaan titik tu sentiasa 5 unit dari titik L. Apa benda sebenarnya? Bulatan ke apa? Bulatan. Yes, betul. Nombor satu ialah bulatan. Nombor dua, locus titik Y bergerak keadaan keadaan titik tu sentiasa berjarak 2 unit dari garis KL. Maksudnya apa? Garis selari ke garis selari daripada dua garis ke macam mana? Garis apa selangka? Selari. Selari. Yes, betul. So seterusnya kita just cari inilah. So dari titik L, so ini bulatan, so just tarik sahaja macam tu. Sebab dia cakap seterusnya 2 unit dari KL, so KL ambil 2 unit then just tarik je. Ianya selari lah dengan garisan KL. Sebab kan dia cakap ini adalah yang semua dalam kan 4 sisi 1 unit. Maaf, jawapan menunjukkan segi 4 KLM dilukis dalam garis ni. So yang penting ni lah, dia di dalam 3 segi ni jugalah. So kita just tarik sahaja macam tu. So mana last kali dia minta mana kawasan dia bertindir, kita buat X. So mana kawasan bertindir tu kita just tandakan X sahaja dan settle. So tu sahaja untuk hari ini. Ada apa-apa soalan? Tak ada So insyaAllah tak ada apa-apa soalan hari ini. So minggu depan kita akan sambung balik ke ni lah. Latihan hari tu. Kita sambung latihan hari tu. Formula tak. Kita tak ada formula kita kena ingat. Yes, tu saya cakap soalan ni sepatutnya kira bonus mark lah untuk semua orang. Sebab dia tak ada apa-apa formula yang kena ingat. Kita just nak kena ingat istilah-istilah je sahaja. Istilah 1 titik, istilah 2 titik, istilah garis lurus, istilah 2 garis lurus dan juga istilah garis silang. Okay, garis silang. 5 tu je lah. Kita tahu 5 tu settle, locus kat tangan. Tak ada masalah. Okay, so dengan tu saya nak cakap terima kasih untuk hari ini. Segala yang baik datang daripada Allah, segala yang buruk datang daripada kelemahan saya sendiri. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung latihan PT3 kita. Dengan tu, Assalamualaikum dan selamat malam. Assalamualaikum. Baik. Selamat malam. Cikgu. Malam cikgu. Cikgu. Assalamualaikum. Salam. Cikgu. Baik.